بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. حديث صحيح riwayat Abu Syekh. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, Nabi kata, yudha'ul mizan yawmal qiyamah, yang bermaksud diletakkan neraca, yakni al-mizan itu pada hari kiamat. Fayuzanul hasanat wa sayyiat, lalu timbangan itu ataupun mizan itu akan timbang segala amalan-amalan baik dan segala amalan-amalan kejahatan. Maka rajahat hasanatu ala sayyiat, maka kata Nabi SAW, sesiapa yang berat timbangan amalan-amalan baiknya daripada amalan-amalan jahatnya, dakhalal jannah, kata Nabi, dia akan masuk dalam syurga. Wa man rajahat sayyiatuhu, dan sebaliknya, sesiapa yang berat timbangan amalan-amalan jahatnya, ala hasanatihi, daripada amalan baiknya, dakhalan nar, Allah akan masukkan dia dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa pengajar ringkas daripada hadis ini, tuan-tuan? Yang pertama, yaumul hisab, timbangan segala amalan kita, baik dari sudut kebaikan dan juga kejahatan, akan menjadi kenyataan nanti. Dan wajib kita beriman sebagai orang mukmin, dan termasuk di antara perkara-perkara ghaibiyat yang wajib kita kena percaya. Pertama. Yang kedua, tentu sekalian, Dr. Syekh Abdul Munjid hafizahullah, dia menyebut bahawa di antara salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan yaumul mizan, timbangan segala amalan kita itu, ada 3 perkara. Kata Syekh Shalih Al-Munjid, yang pertama, izharul adl, wa anna Allah azza wa jalla la yuzlamu ibadah. Yang pertama, bila ada mizan timbangan amal ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dunia mungkin kita boleh lepas, tapi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Munjid, al-imtihan al-ibadi bil iman bidzat fid dunya wa iqamatil hujjah alaihim yaumil qiyamah. Yang kedua, kata ulama, yaitu keputusan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, dia punya keputusan dia syurga, dan orang yang melakukan kejahatan, keputusannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata ulama,
ta'riful ibad ma lahum min khairi wa syarri wa hasanatuhu wa sayyi'ah. Ya, di antara hikmah juga kata ulama, ya, pada waktu itu kita dapat kenal mana siapa yang betul-betul dia beriman, siapa di kalangan orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Dan pada waktu itu kita akan lihat siapa yang ada niat di sebalik perbuatan dia. Tuh, pada waktu itu ta'riful ibad ma lahum min khairi wa syarri. Lah ni kita tak tahu tuan-tuan, semua rambut sama. Ya, datang ke rumah Allah, kaki ngaji sama. Kita tak tahu hak tu. Bagaimana hati dia dengan Allah. Tapi kita ke mana yaumul mizan, waktu itu di antara kata hikmahnya kita boleh kenal. Oh, rupanya hang buat kerja tak ikhlas tu. Oh, rupanya hang menyampaikan ilmu tak ikhlas. Rupanya hang berdakwah tidak ikhlas. Walaupun hang sedekah tidak ikhlas. Semua itu akan terbongkar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Saleh Munjid lagi, apabila dia menukilkan mata waktul wazn al-a'mal, bila waktu timbangan amal ni, bila? Ini disebut para ulama. Ini dirujuk dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Bahkan al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih qala al-ulama idza inqadha al-hisab kana ba'dahu wazn al-a'mal li'anna al-wazna lil-jazaa'i fayanbaghi an yakuna ba'da al-muhasabah. Kata al-Imam Qurtubi rahmatullah alaih, waktu timbangan amal itu berlaku setelah mana al-hisabu kana ba'dahu wazn a'mal, setelah mana dihisap segala amalan perbuatan kita dihisap oleh Allah, barulah ditimbang. Kalau banyak amalan kebaikan kita, syurga tempat dia. Kalau sebaliknya, dakhalan nar wal a'yadu billah. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, hadis ni tuan-tuan ringkas ya. Ringkas ya hadis ni. Tapi cukup memberi pengajaran kepada orang yang berfikir dan orang yang terkesan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang tengok ataupun sama ada apa yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan mukaddimah riwayat Abu Syekh daripada Jabir radhiyallahu anhu itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, Talbisul Iblis karangan al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada muka surat 37, ya, kita bincang bagaimana tuan-tuan sekalian di antara salah satu cara iblis dan syaitan ini untuk merosak perjalanan seseorang hamba Allah itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara perempuan. Ini iblis ni, dia tak habis lagi pembahasan yang lepas. Ya, dia meriwayatkan satu kisah, ya, setelah daripada Hasan bin Salim, dia berkata, aku pernah mendengar syaitan berkata kepada wanita, engkau adalah separuh pasukanku, engkau adalah anak panah yang kuluncurkan dan aku tidak pernah salah sasaran, engkau adalah penyimpan rahsiaku dan engkau adalah utusanku jika aku memerlukannya. Maknanya apa tuan-tuan? Iblis ni, ya, untuk nak bagi rosak hamba Allah ni dengan cara perempuan. Ya, ini dia di antara pasukannya. Dan bukan bermaksud semua perempuan tu jahat, tak, jangan kita silap faham. Ya, tetapi tuan-tuan sekalian, fitnah yang terbesar, yang kuat tuan-tuan sekalian ni wanita. Wanita tuan-tuan. Kalau sebelah lelaki, perempuan, lelaki. Ya, dan tuan-tuan sekalian, ada satu hadis yang sahih, Nabi pernah pesan kepada para sahabat, siapa di kalangan ibu dan ayah yang dapat bersabar di atas karenah anak perempuannya. Hadis sahih. Saya berbuat takhris semalam, ya, makna rujukan semalam. Siapa yang dapat bersabar di atas karenah anak perempuannya, dia dapat sabar. Bukan senang nak jaga anak perempuan ni tuan-tuan. Susah dengan auratnya, ya, dengan tingkah lakunya, dengan banyak pantang larang yang dia perlu jaga dan sebagainya. Benda ini besar, tanggungjawab itu.
Kata Nabi, siapa yang dapat sabar, syurga dekat dia. Itu dia tuan-tuan. Hari Nabi sebut, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab hadis kita, dalam kutubus sittah ada disebut begitu. Ya, maknanya apa tuan-tuan? Perempuan ni kena jaga lebih berbanding dengan lelaki. Ya, kena jaga lebih, tanggungjawab jaga diri itu lebih, tuan-tuan sekalian. Dan itu bukan bermaksud orang lelaki tak perlu jaga apa dia pada diri dia lebih, tidak. Orang lelaki ni tuan-tuan, dari sudut aurat ini tuan-tuan, dia tak macam berat, tak macam wanita. Dia tak sama macam wanita, tuan-tuan sekalian. Tetapi tanggungjawab seorang lelaki itu besar. Seorang lelaki itu besar. Dia kena jaga isteri, dia kena jaga anak-anak dia, dia kena tanggungjawab bagi nafkah. Tanggungjawab besar seorang lelaki. Tak wanita, tanggungjawab diri dia tu, dengan auratnya, dengan percakapannya, ya, dan sebagainya, tingkah lakunya, gerak-geri berjalan dan sebagainya. Itu semua, bahkan ada sebahagian ulama ya memakruhkan wanita untuk menziarahi kubur. Ada pendapat ulama di kalangan fuqaha, ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i diharuskan. Ya, saya nak sebut bahawa ya, orang perempuan itu fitnah besar bagi orang lelaki. Aidah tuan-tuan sekalian, cukup bahaya. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita tengok perbahasan lagi ya. Saya kira apa dia riwayat-riwayat muka surat 38 ni yang menceritakan tentang bagaimana fitnah besar bagi seorang lelaki, yakni wanita. Kita tengok pada muka surat 39. Nama anak-anak iblis. Ya, muka surat 39 tu. Dari Zaid bin Mujahid, dia berkata, iblis itu mempunyai 5 anak. Yang masing-masing anak diberi tugas tersendiri, lalu dia memberikan nama kepada mereka. Tu dia tuan-tuan, anak iblis ni ramai rupanya. Dia punya pasukan-pasukan dia. Dan setiap anak-anak itu mempunyai tugas-tugas tertentu. Tuan-tuan, apa pengajaran kita kena kenal nama-nama ni? Nak buat apa kata ustaz kita nak kenal nama-nama iblis ni pasal apa? Pasal kita nak kena elak daripada tugas-tugas syaitan ni. Tak mau bagi kita ni tuan-tuan terjatuh dan terpengaruh dengan tugas-tugas syaitan ini. Ini dia punya fungsinya. Tuan-tuan sekalian, kalau kita seorang cikgu ni tuan-tuan, kalau kita nak bagi anak kita ni berjaya, anak murid kita ni berjaya, kita kena buat postmortem dekat pelajar tu. Ya, kita kena tengok apa kelebihan kepada pelajar tu, apa kelemahan dia. Ya, dia lemah tang mana. Maknanya tuan-tuan, seorang cikgu kalau nak lahirkan anak murid yang cerdik, yang hebat, dia kena buat postmortem. Begitu. Begitu juga kita sebagai hamba Allah SWT. Selain daripada kita nak tahu amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada syurga, kita nak kena tahu bagaimana strategi musuh-musuh Allah SWT supaya kita dapat menghindari dia. Kata ulama, merujuk kepada Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, di antara salah satu tugas syaitan ini anak-anak iblis ini, yang pertama sabarun. Sabar, bukan sabar, bukan sad, sabar. Yang bermaksud dia adalah pembawa musibah yang diperintahkan untuk merosak, menobek saku saat manusia berduka, memukuli pipi dan membuat pengakuan jahiliah lainnya. Aidah tuan-tuan, ni tugas anak iblis yang pertama, sabar nama dia. Jangan kita buat nama anak kita pula. Kita ambil sedap nama ni, nama Arab ni. Nama Arab. Dia pubuh nama Muhammad Sabar. Jangan, ni nama anak iblis tuan-tuan ni. Ni nama-nama anak iblis. Tugasnya apa? Tugas dia tengok anak-anak Adam alaihissalam apabila ditimpa musibah. Oh, ni zaman lah ni, dalam konteks kita pada hari ni tuan-tuan sekalian, musibah macam-macam ni. Nah, virus tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahu virus nama baru pula. Ada kajian mengatakan bahawa virus COVID-19 hak mai ni tuan-tuan sekalian lebih dahsyat, lebih ganas berbanding hak lepas ni. Dengar pula sehari dua ni tuan-tuan sekalian dengan banjir, ada yang kena duduk atas bumbung 12 jam tak makan apa. Musibah, ujian. Dan ada juga kita dapat maklumat tuan-tuan sekalian, ada seorang ayah, dia nak cari, dia nak selamat, nak minta bantuan, tiba-tiba lori main blok tuan-tuan sekalian, 8 orang anak dia ataupun sekali dengan isteri dia tuan-tuan meninggal dunia dalam sekelip mata. Allahu Akbar.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyir sabirin. Dalam surah Al-Baqarah Allah bagi tahu ada di kalangan hamba-hamba Allah ini Allah uji mereka sedikit. Di antaranya ialah ya wa nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju', rasa takut, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, ya kurangnya harta. Tuan-tuan sekalian, kurang harta ni, banjir ni tuan sekalian, habis. Ada yang total loss, habis terus. Peti air tak boleh guna, kereta lah apa semua, habis tuan-tuan sekalian. Ya, kos kerugian tu. Ya, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan juga tuan-tuan sekalian, Allah uji dengan kematian Allah. Wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada mereka. Jangan kita duk paku pula kan apa. Depa dah lah sedih dah, depa dah lah kena ujian yang berat dalam hidup mereka, kita pula pi paku dia. Tu dia dah apa tak hati-hati sangat. Tu dia lah tak buat persiapan. La ilaha illallah. Waktu depa kena musibah, bagilah kita berita baik, yakni berita-berita kesabaran kepada mereka. Betul sekali. Ada kita pernah mendengar dalam Facebook pun ada. Ya, ada orang kata tu dia lah geng-geng Selangor ni tak sembahyang. Tu dia. Awak pun belah Kedah ni ada semua orang sembahyang tak? Tuan-tuan sekalian, cermat bila bercakap itu. Ya, cermat bila bercakap itu. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi pernah bagi tahu bahawa la Allah Subhanahu wa taala kaffarallahu tahu minal khataya. Allah akan mengampunkan kesalahan dan dosa hamba-hamba Allah ini ketika mana saat mereka Allah uji kedukaan, Allah uji dia hazan, derita, sakit, walaupun asyaukah, walaupun tuan-tuan sekalian terpijak duri, Allah ampun dosa dia. Dan dia orang mukmin. Ya, dah cerita dia. Maknanya ucapan yang cermat, kita kata bahawa orang mukmin, orang hak baik-baik sana, Allah uji mereka, Allah angkat derajat mereka dan Allah ampun dosa mereka. Tapi kalau mereka mengingkari perintah Allah, ini tanda Allah azab mereka. Ini ucapan yang cermat supaya kita tidak menyakiti mana-mana pihak. Di saat Allah berikan ujian kepada mereka. Tuan-tuan, al-thamarah ini ada anak iblis ni tuan-tuan sekalian. Tugas dia bila mana orang kena musibah, tugas iblis ni dia masuk dalam hati kita supaya tu dia lah habislah kita. Nah, hidup ni tak ada apa dah. Kerugian sana, mati sana dan sebagainya, seolah-olah menggambarkan kita tidak terima takdir Allah SWT. Dan juga perangai ini perangai Arab jahilah yang telah dilakukan dulu ni. Seperti mana kalau kita belajar dalam ilmu sirah, orang jahilah ni tuan-tuan, bila mati saja salah seorang daripada anak-anak ataupun zuriat mereka, diperbuat satu majlis khusus untuk meratapi mayat mereka. Buat satu majlis tuan-tuan untuk meratapi mayat. Ya, sehingga kan Abu Sufyan dalam kitab Ruhiqul Makhtum, Safiyur Rahman Mubarak Furi, Abu Sufyan beri arahan pada waktu itu, dia jadi ketua perang di kalangan tentera musyrikin. Dia bagi tahu dekat orang-orang Mekah, kalaulah kita kalah. Abu Sufyan ni sebab dia pernah dapat pengalaman dah dalam peperangan Ghuzwatul Badar, tentera musyrikin Mekah kalah. Ya, tentera kalah tuan-tuan sekalian. Abu Sufyan pesan kat orang Mekah, kalau kita kalah kali ni, jangan siapa pun untuk mengadakan satu majlis khusus untuk meratapi mayat-mayat waris kita. Tak mahu, seolah-olah menggambarkan bahawa kita ni tuan-tuan sekalian rasa seronok dan gembira di atas kemenangan tentera Islam. Ini kata Abu Sufyan. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam riwayat yang lain, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tahu orang ni sabar ataupun tidak, ketika mana Allah timpakan musibah kali pertama kat dia. Nah, awal-awal dia dapat berita musibah tuan-tuan, apa ucapan yang dia ungkapkan? Sama ada dia maki hamun orang, sama ada dia caca, dia cerca orang, dia hina orang dan sebagainya. Kata Nabi SAW, pada saat itu teruji kesabaran ketika mana kali pertama dia dengar berita berat itu. Islam ajak kat kita, apabila kita menerima musibah, ucapan kita yang pertama, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakap hak tu dulu. Dah, orang Melayu kita bila dengar hak tu, kita kata siapa mati? Tu orang Melayu.
Ya, ucapan tu untuk orang mati ya. Sebenarnya benda-benda yang kita timpa musibah, apa pun ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak pergi ke mana, apa pun itu hak milik Allah, Allah ambil hak dia kembali. Hak tu saja tuan-tuan sekalian. Muslimin mukminin, bila mana kita lapik dengan benda tu, dengan ucapan itu, dia akan meredakan keresahan dan juga duka cita dalam hati kita. Ini Islam ajak tuan-tuan. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Ya. Iblis ni tuan-tuan, dia pandai. Baik. Yang kedua, kata Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iaitu anak-anak iblis yang kedua, a'wa. Ini tugas dia. Apa maksud dia? Iaitu dia adalah pembawa zina yang menyuruh manusia kepada zina dan menganggapnya bagus untuk dia. Allahu akbar. Ada orang tuan-tuan sekalian, benda kebaikan lain dia boleh buat, tapi dalam bab zina ni tuan-tuan dia kalah. Allahu akbar. Wal a'yadu billah. Dan hari ini tuan-tuan sekalian, berapa banyak anak luar nikah. Ini statistik membuat kajian. Ramai anak luar nikah ni tuan-tuan. Itu yang telah direkod dan dapat laporan. Ni yang tak ada laporan ni tuan-tuan sekalian ni. Berapa banyak tu ada. Di antara tugas iblis ni, hak ni nama dia a'war. Sebab tu kita minta doa kepada Allah, sentiasa minta doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta doa tuan-tuan sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, minta Allah tetapkan kita ini dalam hidayah. Kita tak mau sat-sat kita panggil lagu ni, sat-sat pula kita panggil lagu ni. Kita tak mau, wal a'yadu billah. Ya, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ini penzinaan ini, Allahu akbar. Cukup bahaya. Ya, baik. Yang ketiga, nama-nama iblis juga. Yang anak-anak iblis juga, al-miswaq. Ini nama iblis juga, al-miswaq. Yang bermaksud dia adalah pembawa berita dusta. Yang mendengar sesuatu lalu dia mendatangi seseorang dan mengkhabarkannya apa yang didengarkannya. Lalu orang itu menemui orang-orang seraya berkata, aku telah melihat seseorang yang masih kuingat wajahnya, tetapi aku tidak tahu namanya, dan dia berkata kepadaku begini dan begitu. Dia tu dah tuan-tuan sekalian. Anak-anak iblis ni tuan-tuan, dia tengok mana yang boleh untuk menyebarkan berita-berita palsu, benda-benda yang tak betul, pembohong dan sebagainya. Ni nama dia al-miswaq, nama dia. Hati-hati. Sebab tu tuan-tuan sekalian, siapa pun kita kena kaji dulu maklumat tu betul ataupun tidak. Tak kiralah siapa yang kita dengar. Tak kiralah tuan-tuan sekalian, siapa pun yang kita dengar, tak kiralah. Sebab tu kita kena hati-hati. Sebab tu dalam ilmu hadis, ya, ada satu disiplin ilmu yang disebut sebagai tarajimur rijal. Ya, hadis yang kita duk baca tu, yang kita duk dengar tiap hari tuan-tuan sekalian, hadis itu dia mesti ada sanad. Ni sanad tu perawi daripada perawi sehinggalah kepada muhaddis yang terakhir, sama ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Hakim, Nasai, Ibn Majah, Tirmizi dan sebagainya. Muhaddis yang terakhir, setiap perawi itu ada dia punya senarai nama dan kehidupan mereka dan ungkapan-ungkapan al-jarh wa ta'dil oleh para ulama-ulama rijal kita. Ada. Jangan buat main-main tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan sekalian, kita dengar satu hadis yang pelik, yang menggambarkan tuan-tuan sekalian, ini bukan seolah bukan agama Islam. Kita tanya, i'ti ar-rijal, i'ti sanad, datangkan sanad, datangkan rijal. Ini penting. Kalau dia kata, ada kitab-kitab sekian, memanglah kitab tu ada hadis tu, tapi pastikan ada sanadnya. Pastikan setiap sanad itu diperakui oleh para ulama-ulama muhaddisin kita, dan semua itu disebut dalam kitab At-Taqribut Tahdzib, ya, dalam Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, dalam kitab-kitab yang mengandungi keputusan para ulama kita. Ini penting. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, orang boleh mereka-reka agama kita sendiri. Wal a'yadu billah. Banyak dah cerita tuan-tuan sekalian. Hati-hati dalam perkara ini, kerana apa? Ini kira al-miswaq. Tuan-tuan sekalian, kalau kita belajar dalam ilmu sirah, di antara salah satu kekuatan para sahabat
walaupun mereka diuji, walaupun mereka ditahmah, dihina dan sebagainya, mereka tetap berada dan mendokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kata sejarawan Islam, apa yang menyebabkan mereka jadi kuat ni? Di antara itu sekalian, kebenaran Al-Quran itu sendiri. Disebabkan kebenaran Al-Quran itu sendiri, mereka mendokong, mereka berada di belakang Nabi, sebab mereka dibina dengan asas adil, dengan asas Islam, dengan asas ilmu, dengan asas kebenaran. Masakan tidak kita nak bina yang besar, binaan yang kuat, binaan yang kukuh, tetapi asasnya tidak kuat. Betul tak tuan-tuan? Kita nak bina satu benda yang kuat, satu bina yang kukuh, tapi asas binaannya tidak terbina dengan asas kebenaran. Begitu juga agama kita. Begitu juga kalau kita dalam konteks membina tamadun atau membina bangsa kita sendiri. Kita nak cerita bangsa kita, bangsa yang hebat, tapi kita reka cerita-cerita yang tidak ada asas. Kita cerita nak membangunkan bangsa kita ni, negara kita ini, dengan cerita-cerita yang tidak ada kesahihannya. Macam mana kita nak bina? Sebab tu tuan-tuan, kekuatan satu bangsa itu dia bermula dengan asas yang benar. Sebab tu para sarjana sejarah, mereka menukilkan bahawa makna sejarah itu, dia banyaklah definisinya. Kata sebahagian sejarawan, ya, apabila menyebut tentang makna sejarah itu sendiri, iaitu kebenaran masa lampau untuk manusia yang masih hidup ini. Tuan-tuan sekalian, itu dia, ya, sejarah masa lampau, yakni kebenaran masa lampau. Ada juga sejarah yang tak betul. Betul tak tuan-tuan? Penjajah mai kat negara kita, contohnya tuan-tuan, penjajah mai kat negara kita, ya, dia olah sejarah tu bagi seolah-olah menggambarkan bahawa penjajah itu betul, penjajah itu benar. Dia boleh olah. Takkanlah dia mai kat negara kita, tuan-tuan sekalian, lalu dia kutuk diri dia sendiri, dia kutuk legasi dia, dia kutuk kedatangan dia ke sini. Pastinya tidak. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata sebahagian sejarawan mengatakan bahawa sejarah itu dibina dibina oleh orang yang menang. Orang menang dia bina, dia boleh olah dia punya sejarahnya. Kalau hak kalah, tuan-tuan sekalian, dia tetap dihina dan sebagainya. Sebab tu apabila kita nak menilai satu perkara, pastikan menilai dengan adil, melihat kepada perbentangan, muqaranah, perbandingan, perbahasan itu, supaya kita dapat menilai dengan adil. Dan inilah tuan-tuan sekalian di antara nama-nama iblis yang kita kena hati-hati. Al-Miswak nama dia. Dia berita bohong, berita tipu, berita fitnah. Ini di antara cara iblis untuk merosak hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga nama Dasir. Tugasnya menyusup ke dalam diri seseorang tatkala menemui keluarganya. Lalu dia mencampakkan celah mereka di matanya sehingga membuatkan marah-marah dalam hidup dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, ada orang, dia dengan orang tuan-tuan sekalian baik dia, lemah lembut cakap, tapi bila balik rumah tuan-tuan macam singa. Semua tak kena. Anak tak kena, dengan isteri tak kena, apa orang ni lambat buat ayak kopi, tu dia. Marah saja tuan-tuan sekalian, hak nu tak kena. Tapi dengan orang, dengan masyarakat baik dia. Hati-hati, ini tanda dia kena belitan syaitan daripada iblis yang bernama anak iblis yang bernama Dasir. Tugas dia tuan-tuan memporak-perandakan ahli keluarga. Isteri tak hormat kepada suami, suami tak hormat kepada isteri dan sebaliknya. Wal'iyadzubillah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena minta doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan isteri-isteri kami, ya Allah, keturunan zuriat kami, ya Allah, ya, lil muttaqina imama qurrata a'yun. Yang pertama, ya tuan-tuan sekalian, kita tengok depa tenang hati depa, seronok. Ya, jangan kita tengok tuan-tuan serabut kepala tuan-tuan, balik-balik rumah berserabut.
Ya, berserabut tu mungkin disebabkan belitan iblis atau mungkin disebabkan sikap-sikap yang tidak, ya tuan-tuan sekalian, ahli keluarga itu tidak menghayati nilai agama dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan sekalian, maka perkara ini kena hati-hati. Waj'alnil muttaqina imama, dan juga jadikan ahli keluarga dan zuriat kami ini di kalangan orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iaitu zaknabur, yang bermaksud dia adalah pengusaha pasar yang mengebarkan benderanya di pasar. Ini khusus kepada orang berniaga. Orang berniaga ni tuan-tuan sekalian, dia kena hati-hati, takut-takut dia kena belitan syaitan. Dia nak berniaga asal niatnya untuk mencari rezeki yang halal. Tapi bila mana dia tengok boleh cari makan dengan cara tipu timbangan, dengan cara dia murung dengan perniagaan dia dan sebagainya, Allahu akbar. Bukan nak kira apa tuan-tuan sekalian, la ni saya pernah sebut dalam beberapa kuliah. La ni tuan-tuan sekalian, kentut pun boleh jual. Kentut tuan-tuan sekalian boleh jual. Ada orang beli pula. Tuan-tuan tahu tak cerita dia ni? Ni lah ni, ada seorang artis tu, dia jual kentut dia RM1,000. Orang beli tuan-tuan. Ada seorang panel syariah. Ya, dia ni pakar syariah, penasihat bank negara, panel syariah. Dia kata apa? Ini jual beli yang fasik. Yang jual pun fasik, yang beli pun fasik. Tak tentu halal hampir beli kentut orang ni pasal apa? Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dalam jual beli ini Islam ada disiplin ilmunya. Disebut sebagai fiqhul muamalat. Fiqhul muamalat. Ini ada dawabit dan syurut dia. Ya, tapi kalau orang yang tidak belajar ataupun apatah lagi tidak ada amanah dalam diri dia, dia mudah terkena dengan belitan syaitan. Nama-nama anak iblis ini nama dia zaknabur. Hati-hati tuan-tuan kepada orang-orang yang nak berniaga ni tuan-tuan. Hati-hati, biarlah dia berniaga walaupun tuan-tuan sekalian keuntungannya sedikit, tetapi rezekinya halalan tayyiban mubarakan min indillah. Biar rezeki yang halal. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, banyak doa kalau kita perhatikan, kita renung tuan-tuan. Nabi suruh kita berdoa, biarlah kita berdoa hidup kita ni dalam keadaan sejahtera. Tuan-tuan, hidup kita ni sejahtera, kita dapat rezeki yang sejahtera. Ya, kita dapat anak-anak yang sejahtera. Kita dapat ahli keluarga yang sejahtera. Kita dapat satu pekerjaan itu menyebabkan kehidupan kita tu sejahtera. Ya, sebab tu dalam ayat yang lain juga sekalian, apabila kamu datang kepada Allah, pastikan biqalbin salim, hati yang sejahtera, bawa hati yang sejahtera. Jangan bawa hati yang penuh dengan perkara-perkara khurafat, benda-benda bid'ah atau perkara yang jauh daripada agama. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu doa Nabi kalau kita perhati tuan-tuan sekalian, banyak Nabi doa supaya kita ni tuan-tuan sekalian, bila kita dapat satu benda, biarlah dengan kesejahteraan. Dengan sejahtera. Ini cara dia penting. Ini satu nikmat. Walaupun rumah dia tak besar, walaupun kereta pun tak banyak mana, walaupun duit dalam bank tak banyak mana pun, tapi kehidupannya sejahtera, kehidupannya sakinah, kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak apa lagi dalam hidup kita? Sebab tu muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, kita mohon doa supaya Allah berikan kesejahteraan dalam hidup kita, dan kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipelihara daripada jenis-jenis tugas iblis ni tuan-tuan. Nama-nama iblis ini yang kita sebut as-sabar, al-anwa', miswak, dasin dan zaknabur ini, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, saya setakat itu dulu perkongsian tasirah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang tuan-tuan sekalian, kita akan membincangkan tentang satu lagi subtopik pada muka surat 40, iaitu membincangkan tentang setiap manusia itu disertai satu iblis, satu syaitan. Itu dia tuan-tuan. Ni setiap kita, tugas iblis ni tuan-tuan, dia tak pernah rehat. Dia akan merosakkan hati kita. Tak kiralah siapa kita ni tuan-tuan, tak kiralah siapa pun. Ulama besar ke, ahli ibadat ke, siapa pun kita tuan-tuan, tak terlepas daripada bisikan-bisikan syaitan ini. Mudah-mudahan
ya, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.